Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bilisan ila yaumiddin, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnia dan hidayahnya dapat kita sama-sama berkumpul di dalam majlis ilmu, majlis yang penuh barakah. Semoga kita sama-sama dapat manfaat daripada apa yang akan dikongsikan bersama, insya-Allah. Tuan-tuan macam Allah, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada sahabat saya Zul. Dah lama dia tak ajak saya, macam mana dia mimpi tiba-tiba dia ajak saya pula kali ni. Sebenarnya saya datang sini 2 tahun lepas. Masa tu surau ni kecil je, rasanya belah sini perempuan kan. Dia bila surau ni dah besar, tuan-tuan ingat, saya pun membesar juga. Dulu kecil je, rasa-rasa saya lah. Jadi itulah pada malam ini saya ucapkan ribuan terima kasih, bersyukur pada Allah dapat lagi memijak bumi Seremban ni. Dulu saya sekolah Habim Seremban tu. Duduk sekolah Habim Seremban 3 tahun. Memang duduk Seremban. Tu biasa tu stadium Paroi tu. Jadi pada malam ini saya nak kongsi dengan para jemaah salah satu wasiat daripada kitab wasiat Imam Ibnu Qudamah ni. Salah satu wasiatnya ialah janganlah kamu kutuk kawan-kawan orang sebelah kamu. Jangan kamu hina dia, jangan kamu peli dia. Jangan kamu cakap pasal dia. Dia punya tajuk dia panjang, tapi sebenarnya pendek je, dia yang tambah panjang-panjang. Jadi wasiat yang pertama, Imam Ibnu Qudamah di dalam kitabnya dia mengatakan, bersegeralah beramal. Kerana ada 4 perkara. Imam Ibnu Qudamah mengatakan, kamu perlu bersegera beramal kerana Allah berfirman di dalam Al-Quran bahawasanya orang-orang ataupun manusia yang telah meninggal dunia dan ada di kalangannya dimasukkan ke dalam neraka Allah. Apabila manusia telah dimasukkan ke dalam neraka Allah, manusia akan pohon kepada Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, kembalikanlah kami ke muka bumi. Yang kedua, apabila manusia ini telah dimasukkan ke dalam syurga Allah, manusia juga mohon kepada Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, kembalikanlah kami ke muka bumi. Bukankah kita mimpi nak masuk syurga Allah? Kita ni duduk dalam majlis ilmu ni, salah satu nawaitu kita tuan-tuan, semoga Allah memberikan ganjaran syurga. Yang ketiga, dalam kitab ini menyatakan bahawasanya apabila manusia dimasukkan ke dalam kubur Allah, manusia akan mohon kepada Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, kembalikanlah kami ke muka bumi. Yang keempat, apabila manusia menghadapi sakaratul maut, manusia akan mohon kepada Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, lewatkanlah kematian kami. Keempat-empat ini mengatakan bahawasanya kamu akan menyesal. Nasihat ini untuk kita yang berada di atas muka bumi Allah. Kita masih bernafas, kita masih boleh beramal, pintu taubat masih terbuka. Bersegeralah beramal. Kerana semuanya telah difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran bahawasanya kamu akan menyesal. Kemudian wasiat yang kedua, dia mengumpamakan kita ni semua duduk di atas muka bumi Allah. Macam mana kita nak umpamakan kita ni duduk di atas muka bumi Allah? Imam Ibnu Qudamah membawa satu perumpamaan. Dia mengatakan ada sebuah kapal, dan di dalam kapalnya ada para jemaah ni, surah An-Nur ni, termasuklah saya dalam kapal tersebut, tanpa dosa, suci bersih seperti baru dilahirkan, dan kita berlayar menghadap Allah. Sudah pasti kita akan masuk ke dalam syurga Allah. Tetapi kapal ini ditakdirkan terdampar di sebuah pulau, dan saya mengatakan kepada para jemaah, kita boleh turun dekat pulau ni sebab nak repair lambat. Kemudian kita bagi syaratnya para jemaah boleh turun di pulau ini dengan satu syarat. Syaratnya tuan-tuan akan duduk di pulau ni selama 1 malam sahaja, dan ambillah peluang, ambillah harta-harta yang ada di dalam pulau tersebut, bawalah naik ke atas kapal. Dan apabila semua dibenarkan turun, manusia ini, para jemaah ini terpecah kepada 3 golongan. Golongan yang pertama, golongan yang mengikut perintah. Golongan yang kedua, golongan yang dilalaikan langsung. Golongan yang ketiga, golongan yang merakukan kerosakan di pulau tersebut. Dan Imam Ibnu Qudamah mengatakan, pulau itulah dunia kita. Itulah dia. Sepatutnya dunia ni persinggahan saja.
Dan apabila telah diberitahu, wahai para jemaah, sudah cukup 1 malam, kamu naik balik ke kapal ini. Pada ketika itu para jemaah ada yang suka, ada yang menangis, ada yang menyesal. Yang pada awalnya semua sama. Itulah dunia. Dan wasiat yang ketiga, 4 perkara yang apabila kamu lakukan ketika beramal, Allah hapuskan amalan kamu. Buat penat je tuan-tuan. Datang surau jalan kaki jauh-jauh, balik-balik rumah, Allah tak tuliskan ganjaran. Pertama, antara sebabnya Imam Ibnu Qudamah mengatakan, apabila kamu beramal, dalam hati kamu, dalam jiwa kamu ada perasaan riak. Yang kedua, apabila kamu beramal, dalam hati kamu, dalam diri kamu ada perasaan ujub, berbangga diri, Allah hapuskan amalan kamu. Yang ketiga, apabila kamu beramal, ketika kamu beramal, dalam masa yang sama, kamu menghina orang-orang sebelah kamu, kamu mengutuk, kamu memerli, kamu mengejinya, terhapuslah amalan kamu. Dan yang keempat, apabila amalan yang kamu buat itu, sedangkan amalan itu menyalahi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terjejaslah amalan kamu. Jadi pada malam ini tuan-tuan, saya nak bawa wasiat yang ketiga tentang celaan. Jangan kamu suka-suka nak cerita pasal orang, kerana sesungguhnya bila kitab ini dia dibaca, tuan-tuan, takut sebenarnya. Jadi kita lihat pada malam ni, insya-Allah dia bab ni sikit je tuan-tuan, 2 jam habis. Pukul berapa ke habis? Dia senyum, dia kata okey ustaz bantai je ustaz, suruh ni kata okey. Sebab dia kata tengok dalam Facebook, dia bantai 2 jam okey je. Saya tengok yang okey penceramah, saya tak nampak pun jemaah. Sudah. Penceramah duduk depan seorang-seorang. Jadi malam ini tuan-tuan mati Allah, 4 perkara yang akan merosakkan amalan kita. Yang pertama adalah riak. Ada orang kata, ustaz, riak dengan ujub sama je ustaz. Adik-beradik, lain tuan-tuan. Lain perbuatannya, lain kesalahannya. Pertama adalah riak. Riak ni ialah perasaan kamu yang pada mulanya kamu beramal dan niat kamu kerana Allah. Nawaitu lillahi ta'ala. Tetapi sedang kamu beramal, kamu pesongkan niat kamu kerana manusia. Saya bagi contoh. Saya datang daripada Bangi. Datang ni, beramal ketika itu nawaitu lillahi ta'ala. Nak berkongsi dengan para jemaah tentang ilmu. Semoga bila jemaah manfaatkan ilmu tersebut, saya dapat ganjaran. Tiba-tiba duduk dekat depan ni pula, bakal bapak mertua duduk depan ni. Sudah. Diubah cara penyampaian, diubah semuanya kerana ingin dapat pujian daripada bakal bapa mertua. Pada ketika itu amalan kamu, ceramah kamu, kuliah kamu, Allah hapuskan amalan kamu kerana kamu memesongkan pada mulanya kerana Allah, tetapi pada bila kamu dah sampai, kamu berceramah, kamu menyampaikan ilmu kerana bakal bapa mertua kamu. Hapus amalannya. Termasuklah bakal bapa mertua. Kenapa tuan-tuan? Dia tengok ni bakal menantu, dia pun buat alim kat depan tu. Samalah 22 kali 5. 22 kali 5 Allah hapuskan amalan. Kerana kamu memesongkan niat kamu kerana manusia. Apabila kamu inginkan pujian, kamu inginkan penghargaan, kamu inginkan dunia, kerana itu kamu mengubah haluan kamu. Ketika itu terhapuslah amalan kita. Bahaya tuan-tuan. Sebab itu bila ada majlis ilmu, peringatan ini sampai, kita sempat beristighfar. Ya Allah, kita terasa ketika ini kita pesongkan niat kita, kita cepat-cepat istighfar. Semoga Allah mengekalkan amalan kita di dalam buku cacitan kita. Yang kedua, ujub. Ujub ni apa tuan-tuan? Ujub ni adalah perasaan bangga diri yang Allah kurniakan kepada kamu, kehebatan kamu. Ketika itu kamu merasakan kamu hebat. Ketika kamu beramal, kamu merendahkan orang lain. Orang lain tak hebat macam aku. Sebagai contoh tuan-tuan, tadi kita semayang jemaah, ada makmum di belakang, dia kutuk saya tadi. Alah, imam ni baca, aku punya baca lagi sodap. Tuan-tuan, hapus amalan kerana pada ketika itu, dengan bangga, dengan kehebatan kamu, kamu merendahkan orang lain. Jaga-jaga. Tadi kita datang kan, kita dengar azan, Allah bilal ni, aku punya azan lagi sedap, biar aku yang azan tadi. Tuan-tuan, inilah penyebab yang mana Allah hapuskan amalan kamu kerana kelebihan kamu, kekuatan kamu, semuanya datang daripada Allah, bukannya datang daripada orang lain. Sebab itu bila kita berbangga diri, kita merendahkan orang lain, pada ketika itulah
amalan kita boleh terjejas. Ini penyakit hati, bukan nampak pun tuan-tuan. Tak ustaz, saya tak cakap macam tu. Boleh dizahirkan tak cakap, tetapi di dalam hati siapa yang tahu? Sebab itu penyakit hati ini kena jaga. Yang ketiga ialah menghina, memerli, mengutuk orang-orang di sebelah kamu. Ini akan dijelaskan dengan lebih detail. Jadi saya mengambil satu tajuk ni daripada kitab ini, jadi kita boleh manfaatkan. Saya baca kitab ni, kita lihat. Salah satu yang menyatakan bahawasanya sekiranya kamu hina sahabat kamu, kamu hina orang sebelah kamu, di dalam hati kamu pun Allah mengetahuinya, dan pada ketika itu Allah menghapuskan amalan kamu. Ustaz, tak zahirkan lagi ustaz? Iyo. Baru cakap dalam hati ni. Iyo. Ini saya bacakan. Wa qala al-musannifu rahimahullah, berkata Imam Ibnu Qudamah di dalam wasiatnya dengan tajuk menghina orang Islam. Janganlah engkau menghina orang Islam dan bersangka bahawa engkau lebih baik daripadanya. Kerana perbuatan itu mungkin menyebabkan segala amalanmu akan terhapus. Kami meriwayatkan bahawa sesungguhnya Nabi Isa alaihissalam keluar bermusafir bersama dengan salah seorang daripada hawarinya, iaitu sahabatnya. Mereka berdua berjalan melintasi satu kota, yang di dalam kota tersebut ada seorang pencuri. Dan apabila pencuri ini melihat mereka berdua, apa pencuri ini kata? Nabi Isa alaihissalam bermusafir bersama seorang sahabatnya, melintasi satu kota, dan di dalam kota itu ada seorang pencuri. Mereka melintasi pencuri tersebut, dan pencuri ini berkata, Ya Allah, ini Nabi Isa, ini orang yang mulia, sudah pasti sahabatnya juga adalah orang yang baik. Kemudian pencuri ini berkata, Ya Allah, siapalah engkau ni, Ya Allah, aku ni seorang pencuri, aku ni seorang penjahat, aku ni seorang yang melakukan kesilapan. Ya Allah, pada hari ini aku bertaubat. Pencuri ini bertaubat disebabkan nampak Nabi Isa, nampak sahabat Nabi Isa. Dan pada kita pencuri ini berkata, Ya Allah, aku nak jadi seperti mereka, orang yang alim, melakukan perbuatan amal-amal yang soleh. Kemudian pencuri ini berkata, aku nak ikut. Pencuri ini jalan. Pencuri ini jalan bersama-sama mereka, tetapi pencuri ini kata, aku tak layak jalan bersama-sama mereka secara dekat, lalu aku menjarakkan diriku. Dia jalan jauh-jauh tuan-tuan. Jadi apa yang terjadi? Ketika perjalanan mereka ini, sahabat Nabi Isa di belakang perasan ada pencuri yang ikut belakang mereka. Lalu sahabat Nabi Isa mengatakan di dalam kitab ini, siapakah anjing ini sehingga berani berjalan di belakang kami? Sahabat Nabi Isa ini berkata di dalam hatinya. Dia mengatakan apa? Dia menghina pencuri tersebut kerana mengikut di belakang. Kemudian Allah mewahyukan kepada Nabi Isa, wahai Isa, sesungguhnya beritahu kepada sahabat kamu, mulakan semula perjalanannya, Allah hapuskan amalannya kerana dia menghina orang lain, sedangkan pencuri itu Allah telah angkat darjatnya. Allah menerima taubat pencuri ini. Ini menandakan bahawasanya tuan-tuan, apabila kita menghina orang di dalam hati sekalipun, Allah Maha mengetahui dan amalan kita boleh terjejas. Ini payah. Lepas ni tak tidur lah tuan-tuan. Ustaz, banyak ni kalau timbang kilo ni, satu besar bukit ni Ustaz, dosa kutuk orang ni. Kejap lagi kita nyatakan. Bukan setakat kutuk orang. Tuan-tuan, nanti tuan-tuan boleh pilih. Tuan-tuan nak mengumpat ke, tuan-tuan nak fitnah. Jadi dinyatakan di dalam kitab ni. Itu yang pertama yang dinyatakan dalam kitab ni. Kisah yang kedua, Imam Ibnu Qudamah menyatakan di dalam kitab ini ada seorang nabi pada Bani Israel. Nabi tersebut berkata kepada kaum-kaumnya, sebagai contoh, saya berkata kepada para jemaah semua, di dalam surau ini siapakah yang paling baik, sila datang ke depan. Agak-agak siapa datang ke depan tuan-tuan? Zul lah dia datang. Dia yang paling baik dalam surau ni. Dia pun datang dekat depan ni. Saya kata, baik, kamu yang paling baik. Sekarang kamu pergi kat belakang, kamu cari orang yang paling hina, bawa datang ke sini. Lalu pun Zul pergi. Dia tengok seorang-seorang, jemaah pun tunduk kepala. Aduh, dia tengok aku pula. Semua tunduk kepala ke bawah. Dan akhirnya dia patah balik. Dia kata, Ustaz, tak ada orang yang paling hina Ustaz. Saya rasa saya yang paling hina. Sebenarnya, kelakuan kamu, apabila kamu nak menghindar daripada hinaan, celaan kepada orang lain,
kamu kena bersikap seperti orang ini. Kamu yang merasa kamu bangga dan kamu merasakan kamu juga orang yang paling hina di kalangan kamu. Kalau kamu merasakan kamu ni dah hebat dah, kamu kena tanamkan sifat kamu juga merasakan kamulah yang paling hina. Ketika mana ada perasaan paling hina pada diri kita, kita tak akan cakap tentang orang lain. Takut. Sebab kita merasakan kehinaan yang ada pada diri kita. Dua kisah ini berada di dalam kitab ini menyatakan bahawasanya kalau kamu nak menghindari daripada kerja-kerja ataupun sikap-sikap yang menyalahi ini, kamu perlu ada dua sikap. Kamu rasa kamu bagus dan kamu perlu juga rasakan kamulah yang paling tidak bagus. Barulah kamu tidak akan hina orang. Kemudian diletakkan satu kisah. Rasulullah SAW duduk bersama Muaz bin Jabal. Tuan-tuan kenal Muaz bin Jabal? Dengan nama, saya pun dengan nama je tuan, tak kenal pun. Muaz bin Jabal seorang sahabat Rasulullah SAW. Ketika ini Rasulullah berkata, wahai Muaz, engkau lihat dunia ini Allah jadikan dan langit-langit ini juga Allah jadikan. Allah jadikan langit ini bertingkat-tingkat dan setiap tingkat ini ada penjaga malaikatnya. Setiap langit yang Allah jadikan ada malaikat yang akan menjaganya. Kemudian Rasulullah menyambung. Rasulullah mengatakan, sesungguhnya wahai Muaz, apabila seseorang anak Adam itu meninggal dunia, rohnya akan bawa naik ke atas. Dan apabila roh pertama ini dibawa naik ke atas, roh ini tidak boleh masuk pada langit yang pertama. Dan malaikat yang menjaga langit pertama mengatakan, campakkan semula roh ini ke atas muka bumi. Malaikat yang membawanya kata, kenapa kena campakkan? Malaikat yang menjaga langit pertama mengatakan, roh ini ketika mana hidup, dia adalah seorang pengumpat. Campak semula roh ini ke atas muka bumi. Kemudian malaikat ini membawa roh yang kedua. Roh yang kedua ini langit yang pertama lepas sebab dia tidak mengumpat. Tetapi langit yang kedua dia gagal untuk melepasi. Malaikat yang menjaga langit kedua mengatakan, campakkan semula roh ini ke atas muka bumi. Kerana ketika mana hidup, roh ini mengharapkan duniawi. Sukakan kepada dunia, untuk beramal untuk akhirat tak mau. Roh ini akan dicampakkan semula kerana tidak layak untuk melepasi pada langit yang kedua. Kemudian dibawa pada roh yang ketiga. Roh yang ketiga ini langit pertama lepas sebab dia bukan seorang pengumpat. Langit yang kedua lepas sebab dia tidak harapkan dunia. Tetapi langit yang ketiga dia terkandas. Malaikat mengatakan, campakkan semula roh ini ke bawah muka bumi. Kerana roh ini ketika mana hidup di atas muka bumi Allah, seorang yang sombong. Baru tiga tuan-tuan. Rasa-rasa tiga-tiga memang ada kat kita tuan-tuan. Sudah. Masuk yang keempat. Roh ini apabila bawa pada roh yang keempat, langit yang pertama sampai ketiga lepas. Tetapi langit yang keempat, roh ini tak lepas. Malaikat mengatakan, ketika mana dia hidup di atas muka bumi Allah, dia ada perasaan ujub, berbangga diri dengan kelebihan yang Allah berikan. Tak lepas. Kemudian roh yang kelima dibawa naik atas. 1 sampai 4 lepas, sampai kelima tak lepas. Malaikat mengatakan, campakkan semula roh ini ke atas muka bumi. Kerana mana ketika mana hidupnya, roh ini ada perasaan hasad dengki. Pada bila dia duduk dalam bermasyarakat, hasad dengki dia terlampau banyak sehingga menyusahkan orang lain. Hasad dengki tuan-tuan. Yang keenam, apabila roh ini dibawa, roh yang keenam 1 sampai 5 lepas. Yang keenam tak lepas kerana roh ini pada ketika mana hidup di atas muka bumi Allah tidak mengasihi sesama orang-orang Islam. Dia memusuhi di antara kamu. Dialah memang buat tak baik pun kerana dia tidak mengasihi sesama orang-orang Islam ketika hidup dalam bermasyarakat. Dan yang ketujuh, apabila roh yang ketujuh ini yang pertama lepas sebab dia tidak mengumpat. Yang kedua lepas sebab dia tidak cintakan dunia. Yang ketiga dia lepas sebab dia tidak sombong. Yang keempat dia lepas sebab dia tidak ada ujub. Yang kelima dia lepas sebab dia tidak ada hasad dengki. Yang keenam pun dia lepas sebab dia mengasihi sesama orang-orang Islam. Tetapi yang ketujuh tak lepas tuan-tuan. Kerana dia ada perasaan riak. Ketika ketujuh-tujuh ini dibacakan kepada Muaz bin Jabal, Muaz bin Jabal menangis. Dia kata, ya Rasulullah, siapa boleh lepas Rasulullah? Aku ni mungkin aku sendiri tak boleh lepas. Ketujuh-tujuh yang dinyatakan ini, kemungkinan kita semua tidak akan lepas. Kita boleh bayangkan tuan-tuan, rasa-rasa kalau daripada 7, bukan 6 daripada 7 ada. 7 ke 7 semua kita ada. Macam mana nak lepas? Tapi Rasulullah berkata, wahai Muaz, aku memberi nasihat kepada kamu, amalkan 7 perkara.
Kamu lakukan ketujuh perkara ini, insya-Allah kamu akan lepas ketujuh-tujuh langit tersebut. Yang pertama, ketika mana kamu hidup di atas muka bumi Allah, ungkapkanlah, lafazkanlah benda yang baik-baik. Jangan kamu lafazkan benda yang akan menyakiti hati orang lain. Yang kedua, wahai Muaz, ketika mana kamu hidup di atas muka bumi Allah, kamu beramallah untuk hari akhirat dan dunia. Kamu seimbangkan, jangan kamu ambil salah satu daripadanya. Yang ketiga, wahai Muaz, ketika mana kamu hidup di atas muka bumi Allah, bersikap rendah dirilah. Walaupun kamu ada harta yang banyak, walaupun kamu ada jawatan yang besar, walaupun kamu ada pengikut pengaruh yang besar, ketika ini kamu rendah hatilah seperti mana orang tidak mengenali kamu. Oh tuan-tuan, ini pun dah susah baru 3. Tambah lagi 4. Yang keempat, wahai Muaz, ketika mana kamu hidup di atas muka bumi Allah, buangkanlah rasa iri hati kamu. Setiap mana kamu rasakan orang itu lebih baik daripada kamu, percayalah itu atas ketetapan Allah. Bukan Allah tidak mahu memberikan kepada kamu, kerana pada ketika itu kamu belum layak. Kita lihat kelebihan kepada orang lain, jangan kita rasa rendah diri ataupun iri hati. Buangkan perasaan iri hati ni daripada hati kita. Yang kelima, wahai Muaz, ketika mana kamu hidup di atas muka bumi Allah, kamu sayanglah di antara kaum-kaum sahabat-sahabat kamu, saudara-saudara mara kamu. Kamu sayangilah mereka, jangan kamu perangi mereka. Yang keenam, wahai Muaz, ketika mana kamu hidup di atas muka bumi Allah, buangkan perasaan riak. Jangan ada sesekali di dalam hati kamu perasaan riak. Tapi bukan senang tuan-tuan nak buang, cakap mudah, nak buang susah. Kemudian yang ketujuh, wahai Muaz, kamu beramallah dengan seikhlas hati, kerana amalan kamulah yang akan menyelamatkan kamu. Dalam ketujuh tuan-tuan, yang ketujuh tu ikhlas tu. Ikhlas ni dia pecah kepada 3 pula. Ikhlas yang paling rendah, low class. Ikhlas yang paling rendah, walaupun ikhlas. Ikhlas yang paling rendah ialah apabila kita beramal, kita harapkan habuan dunia, kita nakkan rezeki banyak, kita nak harta yang banyak, kita nak keluarga yang besar. Semuanya harapan itu kepada dunia. Itu juga dinamakan ikhlas. Tetapi ikhlas itu di paling bawah. Ikhlas yang kedua, apabila kamu beramal, kamu mengharapkan syurga, kamu ingin mengelak daripada neraka Allah, kamu ingin mengelak daripada azab kubur Allah. Itu juga ikhlas. Tetapi ikhlas itu adalah ikhlas yang tengah-tengah. Agak-agak ikhlas yang paling tinggi ni apa tuan-tuan? Ikhlas yang paling tinggi ialah apabila kita beramal, tak kisahlah Allah berikan dunia, tak kisahlah Allah berikan akhirat sekalipun, kita beramal kerana Allah. Terpulanglah kepada Allah. Mana satu rahmat yang akan diberikan kepada kita, kita terima tuan-tuan. Itulah keikhlasan yang paling tinggi. Bila Muaz bin Jabal dengar tuan-tuan, Muaz bin Jabal terus beramal dengan ketujuh-tujuh perkara tersebut. Jagalah ungkapan apa yang kamu akan lafazkan daripada mulut kamu tu yang paling penting. Kerana apa tuan-tuan? Kan pepatah Melayu kata, lidah tidak bertulang. Dulu tak perasan. Bila baca ni, yalah betul lah lidah ni tak bertulang. Macam-macam dia cakap. Tak ustaz, sekarang kita tak cakap, kita menaip. Oh, kau elak Kau menaip pun sama lah juga dah. Menaip tu samalah apa yang macam kita ungkapkan. Kemudian dinyatakan, Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat, ayat yang ke-11. Wahai orang-orang beriman, janganlah sesatu puak, iaitu kaum laki-laki, mengolok-olokkan kaum lelaki yang lain. Boleh jadi kaum yang kamu olok-olokkan itu lebih hebat daripada kamu. Yang kedua, wahai kaum-kaum perempuan, janganlah kaum-kaum perempuan ini memperolokkan perempuan-perempuan yang lain. Boleh jadi perempuan yang kamu olok-olokkan itu lebih hebat daripada kamu. Kemudian, jangan kamu buka aib orang, dan jangan kamu panggil dengan gelaran yang tidak baik. Mentang-mentang dia hitam, kita panggil dia Pak Tam. Kalau dia putih, tak panggil pula Pak Putih. Jangan kamu memanggil dengan gelaran yang tidak baik. Tuan-tuan dan puan Allah, di dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-11, saya mengambil isi kandungan daripada Tafsir Al-Munir karangan Profesor Wabah Az-Zuhaili. Dia mengatakan ada 6 larangan yang Allah nyatakan di dalam surah ini. Yang pertama, larangan yang pertama ialah jangan kamu merendah-rendahkan orang, menghina orang dan meremehkan orang. Kerana sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, bil abwa bilau aksama alallahi ala abarrah.
Banyak orang di antara kamu yang kusut masai rambutnya dan miskin dan diusir daripada pintu. Dan sebenarnya kalau mereka ini bersumpah di atas nama Allah, Allah makbulkan. Pada kita tengok pada zahirnya dia adalah orang miskin. Pada kita tengok zahirnya dia adalah pakaian yang tidak senonoh. Pada zahirnya dia comot. Ketika itu kalau kita hina dia tuan-tuan, mana tahu dia apabila dia bersumpah atau berdoa kepada Allah, doanya diterima daripada kita. Kita hanya tengok pada zahir. Kita tengok orang, kita remehkan orang. Kita tengok orang, kita cela orang. Kita tidak tahu apa yang ketentuan Allah tetapkan kepada orang tersebut. Kita doa bertahun-tahun tak makbul. Orang ni doa sekali makbul. Mana lagi hebat? Dia lagi hebat, bukan kita. Tetapi kita melihat pada zahir orang, kita merendah-rendahkan, kita menghina dan sebagainya. Juga Rasulullah SAW bersabda, boleh jadi seseorang yang memakai pakaian yang lusuh itu dengan mata kamu tidak ingin memandangnya, dan seandainya dia bersumpah di atas nama Allah, maka makbullah sumpahnya. Kadang-kadang kita tak nak tengok pun orang begini. Tengok dengan keadaan dia, kita hina dia, kita tak nak tengok pun dia. Padahal Allah amat dekat dengan dia. Jadi kita ni tengok pada zahir. Itu di antaranya. Jangan kita lakukan begitu. Kemudian yang kedua, larangan jangan mencela, jangan mengolok-olok-olokkan orang lain dengan ucapan-ucapan kamu. Kerana Rasulullah SAW bersabda, orang-orang yang beriman itu beribarat satu kesatuan apabila dia bersatu ataupun apabila dia daripada Nu'man bin Bashar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, masalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahu fihim masalul jasadi izastaka minhu udwun tada'a sairul jasadi bis sahari wal humma. Yang bermaksud, perumpamaan orang-orang mukmin dalam hal saling mencintai, saling mengasihi dan saling menyayangi bagaikan satu tubuh. Apabila salah satu anggota tubuh sakit, maka seluruh tubuh akan ikut sakit. Orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman sebagai salah satu tubuh, yang mana kalau orang rasa lain sakit, orang lain juga akan terasa sakit. Sebab itu jangan kita mengolok-olokkan orang tersebut. Jadi kalaulah kita menjadi satu tubuh yang bersatu, kita tidak akan memperolokkan orang. Kerana apa? Bila orang sana rasa sakit hati, kita pun akan rasa. Bila orang sana rasa, dia orang sana pun akan rasa. Sebab itu bahananya mengolok-olokkan ini adalah besar. Jangan memperolok-olokkan orang. Yang ketiga, larangan jangan menyebut nama samaran dengan orang yang tidak suka. Orang tu tak suka kau panggil aku gumuk, kau panggil aku gumuk juga, marahlah dia. Jadi kita jangan panggil dengan gelaran yang tidak baik. Kejap lagi ada kisah Abu Zar dengan Bilal. Abu Zar ni panggil Bilal semacam. Rasulullah tegur, kejap lagi sampai. Jadi jangan kamu panggil dengan gelaran yang orang tidak suka. Tapi kalau dia suka, tak apa. Kau panggil aku Superman pun tak apa, tak ada masalah. Gelaran-gelaran yang orang tidak suka jangan kita sebut. Dan yang keempat, larangan janganlah kamu berburuk sangka. Apabila kamu berburuk sangka, sangkaanmu itu akan mengheret kamu ke dalam neraka Allah. Rasulullah SAW bersabda, jauhilah kalian daripada prasangka, kerana prasangka itu adalah sedusta-dusta perkataan. Janganlah kalian mencari kekurangan orang lain. Janganlah saling bersaing-saingan. Janganlah saing hasut menghasut, dan janganlah saing benci membenci. Semuanya Allah larang. Janganlah kamu berprasangka, sebab prasangka tersebut akan mengheret kamu di dalam neraka Allah. Jadi yang kelima, diharamkan kamu, janganlah kamu at-tajassus, iaitu mencari kekurangan orang lain. Ada tuan-tuan perangai orang macam ni. Dia tak ada kerja lain, dia akan cari kekurangan orang lain. Macam dia betul semua. Ada orang sikit salah, kau kenalah dengan dia. Pasal dia salah, dia tak ngaku pula. Ada tuan-tuan. Dan yang keenam, diharamkan kamu perbuatan ghibah, iaitu menceritakan tentang orang lain. Ini membawang lah ni. Dan kita nyatakan satu persatu di antara contoh-contohnya, tuan-tuan berkata Allah. Dan pada ketika ini Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melindungi kehormatan orang-orang lain daripada munafik,
Allah akan mengutusnya kepadanya seorang malaikat yang akan melindunginya di hari akhirat kelak. Kadang-kadang ada kan dalam kumpulan, orang ni duk kutuk-kutuk. Kamu halang daripada orang melakukan perkataan tersebut, malaikat akan melindungi kamu di hari akhirat kelak. Dan kita masuk kepada Allah menyatakan larangan mengumpat dan mencela di dalam surah Al-Humazah ayat yang pertama. Wailul likulli humazatil lumazah. Ini yang surah kita baca dekat waktu solat ni. Duk baca je tapi apa benda maksudnya? Malam ni baru kita tahu. Wailul likulli humazatil lumazah, yang bermaksud celakalah bagi orang yang pengumpat dan pencela. Allah bagi tahu celakalah orang yang suka mengumpat, celakalah orang suka mencela orang-orang lain. Ayat ini tuan-tuan saya ambil daripada beberapa tafsir. Salah satunya tafsir Mubin. Tafsir Mubin ni dicetak oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Kalau Dewan Bahasa dan Pustaka ayat dia comel je, senang kita baca. Tapi kalau tafsir lain ni dia ada ayat Indonesia sikit, 2-3 kali kena baca. Jadi tafsir Mubin ni senang. Dia penerbitan dia daripada Dewan Bahasa dan Pustaka. Dia mengatakan ada 4 golongan. Golongan yang pertama, ada satu golongan yang suka mencari kesalahan dan kesilapan orang lain. Memang dia tak ada kerja. Asal buka mata, cari kesalahan, cari kesilapan orang lain. Ini dinyatakan golongan yang pertama. Golongan yang kedua, golongan yang suka memalukan dan membuka aib orang. Sesungguhnya aib-aib kamu Allah dah tutup. Tapi ada juga satu golongan ini, suka memalukan kamu dan akan membuka aib kamu. Golongan yang ketiga, golongan yang cuba menutup kelemahannya sendiri dengan mencari kesalahan orang lain. Sebagai contoh, saya masuk tadi tak bawa sejadah. Jadi imam kata, "Ustaz, tak boleh masuk Ustaz, sejadah tak bawa." Saya dah salah dah. Tapi dia kata, itu ada jemaah lagi masuk. Itu pun tak pakai. Dah tahu kau salah lah, pergi cari kesalahan orang lain. Buat apa? Inilah dia kadang-kadang menutup kesalahan kita dengan mencari kesalahan orang lain. Pernah buat? Yang kedua, ini betul-betul saya buat ni tuan-tuan. Saya bawa kereta, tempat tu tak boleh U-turn sebenarnya. Kita pun U-turn. Tong kena tahan. Polis dia kata, tak ada cerita, nak saman. Ketika polis tu nak saman, dia kata, tuan, itu ada lagi U-turn tu. Itu pun ada lagi U-turn tu. Tengok, banyak kereta U-turn. Nampak? Kita nak lepaskan kesalahan kita, tak nak kena saman tu, kita tunjuk orang lain. Kau dah salah lah. Ada tak? Ada. Satu golongan apabila menutup kesalahannya, dia mencari kesalahan orang lain. Golongan yang keempat, golongan yang nak berbangga diri, nak menaikkan namanya. Pada masa yang sama, dia cuba menjatuhkan orang lain. Dia nak berbangga diri. Orang dah puji, memang dia bagus dah. Pada ketika itu, saat itu, dia takkan bagi orang lain naik dah. Dia akan memalukan orang itu dan menjatuhkan orang itu supaya orang itu tidak menjadi saingan kepada dia. Ada. Ini semua dinyatakan di dalam tafsir tersebut. Dan kemudian, dia memberikan contoh-contoh perbuatan yang mana kadang-kala rasa-rasa kita buat ni tuan-tuan. Contoh yang pertama, kamu memuji orang, dalam pujian itu ada hinaan, ada celaan, ada macam-macam ada. Kadang-kadang kita puji orang kan, dah tahu memang motor dia tak comel sebenarnya. Wejih, comel motor ni. Ini kalau tambah sikit lagi ni okey. Dalam pujian itu terselit hinaan, terselit celaan, Allah laknat golongan ini. Jadi kalau kita nak puji, kita puji je. Tak payah ada benda-benda yang terselindung. Kedua, dia membuat lawak pada masa yang sama, memerli, menyindir, menghina, memalukan dan merendahkan orang lain. Ini contohnya kita minum kedai kopi lah tuan-tuan. Seorang tu bahan, seorang tu dia tambah lagi. Lagi orang tu tambah. Ketika kamu buat lawak, jangan kamu selitkan hinaan, cercaan dan benda-benda yang bukan-bukan. Kamu nak buat lawak, kamu buat lawak je. Dia sebenarnya dia tembak dekat penceramah lah ni sebenarnya. Yang ketiga, ialah apabila kamu memanggil geraran seseorang itu pada masa yang sama sebenarnya menghina orang tersebut. Macam tadilah, mentang-mentang di hitam kita panggil dia hitam. Kalau dia tak kisah, tak ada masalah tuan-tuan. Okey, saya suka nama tu. Jangan kamu memanggil gelaran yang tidak baik. Sebab itu dalam ini dia menyatakan sebagai contoh kisah Abu Zar dengan Bilal. Abu Zar seorang sahabat Rasulullah, Bilal pun sahabat Rasulullah juga. Tetapi pada satu ketika mereka duduk dengan Rasulullah. Apabila Bilal ini dia bangun untuk melaungkan azan, Abu Zar
Dia mengata inilah anak wanita hitam. Dia memanggil gelaran kepada Bilal, anak wanita hitam. Memang betul ibu Bilal memang gelap dan Bilal pun gelap. Tetapi secara fizikalnya dia menggelar inilah anak wanita hitam. Dan kebetulan pada ketika itu Rasulullah mendengarnya. Rasulullah berkata kepada Abu Zar, wahai Abu Zar, telah dikurangkan takaran kamu. Pahala kamu telah dikurangkan dengan panggilan kamu. Sesungguhnya yang akan dekat diri dengan Allah adalah berdasarkan keimanan seseorang. Bukanlah kerana nasab, bukanlah kerana keturunan, bukanlah tentang hartanya, bukanlah kehebatannya. Yang dekat diri dengan Allah adalah tentang keimanannya. Sesiapa yang imannya tinggi, dekatlah dengan Allah. Ketika itu kamu memanggil orang tersebut, kamu melihat daripada zahirnya saja. Biasa kita buat tuan-tuan kan, kita tengok orang macam-macam kita kutuk ni, kita tambah lagi. Kemudian yang keempat, apabila kamu berdoa dalam masa yang sama, kamu ada niat buruk di dalam hati kamu. Sebagai contoh, kita ni tengah marah ni ramai-ramai ni kan, kita okey, kita berdoa ramai-ramai, semoga orang yang tersebut ini akan mendapat musibah. Sebenarnya tujuannya sebenarnya untuk menghina orang tersebut dalam doa tersebut. Yang tahu siapa? Yang tahu orang depan ni lah. Yang tuan-tuan tukang amin je, bukan tahu apa pun. Tetapi yang berdoa ini pada masa yang sama ada niat buruk kepada orang lain. Ini pun jaga juga. Kemudian yang kelima, bersetuju dengan kata orang lain dengan niat ingin menyuaikan diri dengan orang lain. Sebagai contoh, tadi ada hamba Allah mula-mula first time datang dekat surau ni, dia tak kenal orang. Sekali dia jumpa jemaah ni, sebab ingin menyesuaikan diri dengan orang tersebut, apa yang orang itu kata, dia setuju je. Padahal orang tu tengah mengutuk orang. Tak guna betul JK ni. Dia kutuk. Orang yang baru sampai tak tahu apa ni, disebabkan ingin menyesuaikan diri, mendekatkan diri, dia pun okey, betul JK ni tak betul. Padahal dia pun baru sampai. Perkara ini tuan-tuan biasa berlaku tang bila? Biasa kita berhadapan dengan orang yang kita suka. Sebagai contoh, orang tu ada jawatan besar. Kita duduk, kita baru nak dekatkan diri. Apa yang dia kata kita akan ya. Kita berani bantah? Tak bantah. Memang teruk betul lah budak tu. Ya tu. Padahal kita tak kenal pun. Dinyatakan golongan ini adalah golongan yang dilaknat oleh Allah. Kalau kamu tahu dia mengatakan sesuatu benda yang tidak baik, kamu keluar, beredar daripada tempatnya, lebih baik daripada kamu duduk di situ. Kamu dapat habuan dunia, kamu dapat rapat dengan dia, kamu dapat berdamping dengan dia, tetapi dengan Allah kamu makin jauh. Kita seronok dapat berhadapan, dapat bersama, dapat makan bersama dia, tetapi kamu dengan Allah semakin jauh. Dan yang keenam, iaitu mempertikaikan amalan seseorang, padahal apa yang diamalkan itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biasa tuan-tuan, kita tengok serban besar ni nak tunjuk alim lah ni, padahal itu sunnah Rasulullah. Dia pakai jubah, dia nak tunjuk alim, padahal ikut sunnah Rasulullah. Jangan kamu pertikaikan amalan seseorang kerana kamu hanya melihat daripada zahir, padahal itu adalah mengikut sunnah Rasulullah. Kalau dia nak menipu sekalipun, kalau dia nak menunjuk sekalipun, biarlah antara dia dengan Allah, bukan dengan kita. Yang kita babit buat apa? Sebab itulah bahaya tentang penyakit hati. Dan Allah berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 79, iaitu tanda-tanda orang munafik. Orang munafik itu ialah mereka yang mencela orang-orang beriman yang sedang memberikan sedekah secara sukarela. Itu yang pertama. Yang kedua, orang-orang munafik itu ialah orang mencela orang-orang yang bersedekah dengan apa yang diperolehinya dengan sekadar kesanggupan. Contohnya tuan-tuan, kita dia tengok orang bersedekah kan, dia bantai mokcek punya besar, macam-macam dia buat, dia war-warkan sedekah tersebut. Kita pula boleh cakap ni riak lah, ni takabur ni, dia nak tunjuk harta dia besar, dia ingat dia hebat sangat. Inilah sifat orang munafik. Kerana kamu tengok pada zahirnya, hati dia kamu tak tahu. Hati orang tersebut sama ada ikhlas atau tidak, itu adalah urusan dia dengan Allah, bukan kita. Tapi kita melihat daripada zahirnya, kita menghina orang ini, kita mengutuk, kita buat cecaan, ketika itu kamu adalah termasuk daripada golongan orang-orang yang munafik. Ayu tuan-tuan, penat kita ni. Yang kedua, dia mengatakan kamu menghina seseorang yang pada ketika itu orang itu adalah orang miskin.
Dia bersedekah, kamu hina dia, kata tak payahlah kamu bersedekah, duit tu untuk kamu, kamu pakai sajalah. Allah tak terima doa, Allah tak terima sedekah kamu kerana kamu susah. Ketika ini kamu termasuk daripada sifat orang-orang munafik. Sebab apa? Hanya sedekah dia antara dia dengan Allah. Kalau dia nak menunjuk sekalipun, biarlah, tapi dia dengan Allah, bukan kita. Kita tak terlibat dalam filem tu antara dia dengan Allah. Kita pergi masuk, buat apa? Sebab itulah kalau katalah kita tidak ada penghayatan, peringatan malam ini, kita akan terus buat. Sebab itulah untungnya majlis ilmu. Apabila datang pengajaran, datang peringatan kepada kamu, sesungguhnya itu adalah hidayah daripada Allah. Allah tiupkan hidayah kepada kamu. Malam ini, ya Allah, aku tahu punya salah aku buat ini. Allah bagikan hidayah kepada kamu. Ini sebagai peringatan supaya jangan kamu ulang. Tetapi apabila peringatan ini tidak sampai kepada kamu, kamu akan ulang benda perkara yang sama. Dan pada ketika itu, mana datangnya pahala kamu, sedangkannya dosa berlambak-lambak. Sebab itu majlis ilmu ni amat penting. Kadang-kadang kalau kita tengoklah tuan-tuan, alah ustaz sama, tajuk sama. Jangan. Sebab apa? Walaupun tajuk yang sama, bendanya, hidayah itu datang berbeza-beza. Hidayah itu datang berbeza-beza. Tuan-tuan tak tahu pun. Tiba-tiba datanglah Allah tiupkan hidayah, kita menjadi takut. Itu semua rahmat Allah kepada manusia. Datangnya waktu bila? Datangnya pada waktu majlis ilmu. Dan yang kemudian, Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata namamun, tidak akan masuk syurga oleh orang-orang yang mengumpat. Kemudian Rasulullah SAW bersabda lagi, la yadkhulu jannata qattatun, tidak akan masuk syurga para orang yang mengadu domba. Domba tahu tuan-tuan? Bukan bomba, dia domba. Orang yang suka mereka-reka cerita ni. Dinyatakan pula, teruk tuan-tuan. Rasanya semua dosa je cerita kat sini lah. Rasulullah ni ada seorang sahabat yang bernama Sulaiman bin Abdul Malik. Dia bercerita tentang domba. Beliau berkata kepada seorang, Sulaiman bin Abdul Malik ni, sebagai contoh dia kata, aku dengar kau cerita aku macam-macam. Dia berkata kepada seseorang. Lepas tu orang tu cakap, aku tak cerita pun. Aku tahu kau cerita. Engkau memang kau suka cerita kepada orang. Memang aku dengar orang ni, dia lagi betul daripada engkau. Jadi orang ni telah difitnah. Dia kata, aku tak cerita pasal engkau pun. Tak, siapa yang cerita? Dia kata cerita, memang kau cerita. Kalau kau dengar cerita orang tersebut, memang dia tak layak pun, sebab memang dia adalah seorang pengadu domba. Orang yang mengadu domba ni, dia punya sifat dia tak boleh nak berubah dah. Kalau dia bercakap sekalipun, orang takkan percaya dah. Maknanya sifat dia itu memang tidak boleh dipercayai. Kalaulah kita, bila kita dah bercakap pasal orang, sifat itu akan melekat. Sebab itu dia kembali kata, kalau kamu, dia mula-mula dia tuduh, padahal dia kata siapa yang cakap sebenarnya? Dia. Memang adalah dilabelkan sebagai orang yang suka mengadu domba, sebab mereka cerita benda yang tak wujud. Jadi pada ketika itu, kalau orang yang suka mengadu domba ni tuan-tuan, dia amat susah nak hilangkan perangai tersebut. Jadi kalau kita ada dapatkan pengetahuan pada peringatan malam ni, kita elakkan. Dan diletakkan dalam kitab Al-Hikam, karangan Syekh Athaillah As-Sakandari. Di dalam kitab tersebut tu dia mengatakan ada seorang tengah solat. Kita ni tengah solat ni, sedang solat, sedang sujud, ada orang pijak kepala orang, kepijak pemuda yang sedang solat. Kemudian orang yang sedang solat ini memarahi orang yang pijak. Apa katanya tuan? Kau ingat kepala aku tak bayar zakat fitrah ke? Itu ayat saya lah tu. Dia menghina orang yang pijak kepalanya. Dan di dalam kitab itu menyatakan, hapus amalan kamu. Kamu solat itu tidak ada ganjaran. Kerana kamu menghina keadaan orang yang kamu tidak tahu. Boleh jadi orang itu nak terjatuh. Boleh itu orang tak sengaja. Boleh jadi ada orang menolaknya. Boleh jadi ni macam-macam. Ketika mana saat kamu menjatuhkan hukum, kamu mencela orang tersebut dengan keadaan kamu tidak tahu perkara yang sebenar, Allah hapuskan amalan kamu. Biasa tuan-tuan, dululah sebelum PKP, kita solat, orang datang ni bau dia pula, kita kutuk daripada awal takbir sampai tahiyat, kita kutuk orang sebelah ni. Apa yang kita dapat? Tak dapat apa-apa. Buat penat je solat. Jadi keadaan itu amat-amat penting. Dan dinyatakan kisah yang kedua, seorang pengemis. Seorang pengemis ini cukup rajin bekerja. Dengan pekerjaan dia dapat ni, dia dapat duit, kali ni dia nak meraihkan apa yang dia dapat, dia nak makan kat kedai. Mungkin sebelum ni tak makan kat kedai kot, mungkin bungkus. Kali ni kata dia makan kat kedai.
Apabila dia sedang makan, dengan usaha, dengan hasil usahanya, datang pengemis lain. Pengemis lain tu minta sedekah dekat dia. Apa yang dia buat ialah, dia tengok kaki ada, tangan ada, kau ni malas betul lah. Kau tengok aku berusaha. Dapat makan, kau berusaha, kalau kau kerja mesti dapat. Di dalam hatinya. Pada ketika itu, Allah menghapuskan amalannya kerana dia menafikan ketentuan Allah kepada orang. Allah dah menentukan kamu menjadi fakir miskin, Allah dah tentukan kamu menjadi susah, dan Allah telah pastikan kamu, menjadikan kamu mengutip sedekah sampai bila-bila. Tetapi kita melihat zahir orang, kita menghina, mencela orang tersebut, sedangkan itu adalah ketentuan Allah. Pernah kita buat, tuan-tuan? Pernah, tuan-tuan kan? Kita tengok orang datang sedekah, kita tak selesa. Kalau kamu tak selesa, kamu jangan bercakap apa-apa. Nak sedekah, sedekah. Tak nak sedekah, sudah. Ini ada juga golongan sedekah. Lepas sedekah, dia cakap macam-macam. Ini sindiket mana ni? Padahal ada sedekah dah tu. Dia kata sindiket mana ni? Sana aku jumpa, sini aku jumpa. Tuan-tuan, nak sedekah, putuskan. Jangan kamu cakap pasal orang. Penat je sedekah tu. Janganlah pula lepas ni ustaz kata tak sedekah boleh kutuk. Tak nak sedekah tapi kita kutuk dia. Ini yang macam-macam. Jangan. Kerana kamu jangan ceritakan tentang orang lain yang kamu tidak tahu. Boleh jadi hinaan kamu, celaan kamu atas ketentuan Allah terhadap orang tersebut. Satu lagi, tuan-tuan, ketika saya berforum dengan Datuk Mufti Wilayah Mantan lah, Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri, dia ceritakan tentang kesalahan mencela dengan zon ni, sangkaan ni. Datuk Zulkifli Al-Bakri, Datuk Mufti, apabila satu ketika masuk IJN, lepas masuk IJN dia pasang stand. Lepas pasang stand, doktor kata Datuk kena balik, Datuk kena rehat, Datuk jangan buat apa-apa. Walaupun sibuk macam mana sekalipun, kesihatan kena jaga. Jadi Datuk balik, tuan-tuan. Ketika balik rumah 12.30 tengah hari, hari Jumaat. Bila masuk kereta dalam parking rumah, dia kata dia keluar, dia masuk terus. Sebab tak boleh pergi sembahyang Jumaat. Dan tak sangka ada orang ambil gambar. Orang ambil gambar. Tetapi orang yang ambil gambar ni membuat sangkaan zon. Dia buat sangkaan. Dia post dalam Facebook, dia mengatakan agaknya Datuk Mufti Loyang ni cuti kot. Dia buat sangkaan. Dan tidak dijangka yang mengongsikan 3,000 orang. Dan setiap perkongsian itu ada sangkaan yang berbeza-beza. Dan akhirnya jatuh kepada fitnah. Bila Datuk kata lepas sembahyang tu ada orang bagi tahu, Datuk ni ada orang kongsikan, dia kata ni gambar dia. Nak bagi tahu apa, tuan-tuan? Yang sebenarnya Datuk kata yang mengetahui hal sebenar adalah pelaku di dalam gambar tersebut. Orang luar tidak akan tahu. Sama ada kita terima video ataupun gambar, percayalah yang sebenar-benar mengetahui adalah orang di dalam video atau gambar tersebut, bukan orang di luarnya. Kalau kita lihat, tuan-tuan, kita muhasabah diri, jangan cakapkan apa-apa. Itu lebih baik daripada kamu bersangka-sangka. Takut sangkaan kamu jatuh kepada fitnah, siapa pula nak tanggung? Sebab itu kita tengok, inilah masalah kita. Kalau tuan-tuan tengok Facebook kan, orang komen, ya Allah, kita baca, apalah punya pandangan dia orang ni? Apa, di manakah sifat mereka tu yang jangan cela tu? Habis semua dah cela dah. Kita ambil pendekatan supaya apa? Kita tidak tahu tu lebih baik daripada kita buat-buat tahu. Buat-buat tahu itu jatuh kepada sangkaan. Jangan. Dan kemudian dinyatakan, Rasulullah SAW berkata kepada sahabat-sahabat. Ini tajuk ni okey. Tentang gibah, berkata-kata tentang orang lain. Rasulullah bertanya kepada sahabat, wahai sahabat-sahabat, tahu tak kamu gibah tu apa? Kemudian sahabat-sahabat menjawab, ya Rasulullah, kami tidak tahu. Yang tahu hanyalah Allah dan Rasulnya. Kemudian Rasulullah menjawab, gibah itu ialah engkau menceritakan tentang sesuatu saudara kamu yang mana dia tak suka. Kalau dia tahu pasti dia marah. Jangan ceritakan tentang orang. Gibah ni kamu ceritakan sesuatu tentang dirinya yang memang dia tak suka pun kalau dia tahu kau cerita tentang dia. Kemudian sahabat tanya, ya Rasulullah, bagaimana perkara yang kita ceritakan itu adalah betul? Betul pula. Walaupun dia tak suka tapi betul. Rasulullah mengata, kalau betul itu namanya ialah Allah, macam mana saya lupa. Kalau betul itu adalah mengumpat. Kalau betul apa yang kita ceritakan tentang orang tersebut itu adalah mengumpat. Tapi kalau tak betul, jatuh pada fitnah. Jadi tuan-tuan, kalaulah kita duduk dalam berkumpulan tengah makan ke lepas ni kan, kita bincang dulu, ini ngumpat ke fitnah, ni ngumpat ke fitnah. Kalau ngumpat kita teruskan. Sudah. Jangan diteruskan dua-dua tu. Mengumpat tak boleh, fitnah tak boleh, kita berhentikan. Kita dah tahu, jangan duk bincang-bincang ni mengumpat fitnah. Asalkan jangan kamu ceritakan tentang orang lain. Habis.
Kemudian Rasulullah SAW bersabda, jauhikanlah gibah. Jauhilah ribah, kerana gibah itu lebih keras daripada zina. Mana lebih teruk daripada zina. Sesungguhnya orang yang telah berzinar itu dan meminum arak, kemudian dia bertaubat, Allah boleh ampun dosanya. Sedangkan orang yang melakukan gibah itu Allah tak mampun dosanya. Kamu kena minta ampun kepada orang yang kamu cakap. Kita buat dosa, kita solat, kita minta ampun kepada Allah, tak ada masalah tentang dosa kita dengan Allah. Tapi dosa dengan orang, tuan-tuan kena cari dia. Bermula malam ni tuan-tuan, janganlah kita cerita pasal orang. Teruk. Lagi teruk daripada zina, lebih teruk daripada minum arak, kerana sesungguhnya dosa ini Allah boleh ampunkan. Tetapi dosa gibah itu Allah tak ampunkan. Kamu kena minta maaf dengan orang tersebut. Kita fikir boleh tuan-tuan, Ustaz dulu tu ada, tapi orang tu tak kenal dah Ustaz. Kita doa je lah kepada Allah. Semoga Allah membukakan hati orang tersebut, mendoakan, memaafkan kita. Itu je lah lebih baik. Sebab nak cerita balik 20 tahun lepas, macam mana kita pun dah tak kenal, tak orang tu hidup lagi ke tidak hidup ke. Doa kepada Allah supaya dimaafkan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, man uzzila indahu mu'minun wa huwa yaqdiru an yahsaruhu azallahullah azza wa jalla ala ru'usil khalaik. Barang siapa orang-orang mukmin yang dihinakan di sisinya dan dia sanggup membela namun tidak melakukannya, maka Allah menghinakan orang itu di hadapan orang lain. Sebagai contoh, kita duduk dah dalam kumpulan ni, orang ni tengah bercakap-cakap tentang orang lain. Kalau kita boleh halang, kita halang. Tapi kalau kita boleh halang tapi kita tak halang, Allah akan menghina kamu. Kita 4 orang, Imam, Bilal, Tok Siak, AJK. Tapi tempat lain lah. Dia nak cerita orang lain ni. Kita ada kat situ. Maknanya kalau boleh kamu halang. Tapi kalau kamu dah tahu kamu boleh halang, kamu tak nak halang, Allah hina kamu. Allah Akbar. Jadi salah juga Ustaz dah. Salah lah juga. Ketika itu baik kamu mencegahnya daripada benda tu berebat-rebat. Dan kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, la yasturu abdun abdan fid dunya illa satarahu Allah yaumal qiyamah. Tidaklah seseorang hamba itu menutup aib orang lain, melainkan Allah akan tutup aibnya di hari akhirat kelak. Kamu tutup aib orang. Tadi kamu dah kata dah, kamu duduk yang sama, kamu tahu, kamu cegah. Ketika kamu cegah perkara tersebut, Allah akan tutup aib kamu di akhirat kelak. Kamu jangan ceritakan hal orang lain. Tapi ketika itu kamu berani ke? Alah, kau ni tunjuk air je, padahal kau pun buat juga dulu. Inilah masalah kita kan. Jadi kalau kamu ada keyakinan, kamu dah tahu dah, Ustaz dah bagi tahu dah tadi, kalau kamu boleh cegah, kamu cegah. Kalau kamu boleh hentikan, kamu hentikan. Sebab Allah akan membalas dengan perbuatan kamu itu. Allah tutup aib kamu di hari akhirat kelak. Kamu tutuplah aib orang, jangan kamu buka. Kamu cegahnya dulu. Kamu jadi hero. Kerana sesungguhnya kamu yakinlah balasan itu amat-amat besar daripada kamu merebakkan benda-benda yang tidak baik. Kemudian dinyatakan juga, malaikat akan menjaga kamu apabila kamu dapat menghalang perkara ini daripada berlaku. Man hama mu'minan min munafiq ya'ibuhu ba'asallahu malik yahmillah mahu yaumal qiyamah min nar jahannam. Barang siapa membela orang muslim daripada orang munafik yang sedang melakukan gibah, maka Allah mengutuskan malaikat untuk menjaga dagingnya daripada bahan api neraka. Kamu jadilah seorang yang hero, boleh menghalang orang, Allah akan balas kamu. Hebat tuan-tuan. Sebab itu gibah ni semuanya, berkata-kata, mencerita-cerita ni, benda ni amat mudarat dia besar, bukan mudarat dia kecil. Itu yang jadi perbalahan, itu yang jadi pergaduhan disebabkan benda yang kecil. Jadi kalau kamu boleh menghalangnya, kamu ada buat dapat manfaat. Dan yang bukan terakhir, sikit lagi, iaitu perkara-perkara yang dibenarkan kamu berkata pada orang lain. Ada Ustaz, ada. Ya ke? Ini yang nak dengar sangat ni. Janganlah jadikan lesen pula. Ustaz kata boleh, kita on. Ini kerana ada satu firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 148. Allah tidak menyukai perkataan yang buruk yang diucapkan secara terus terang oleh orang, melainkan kecuali orang yang dizalimi. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Orang yang dizalimi boleh menceritakan tentang orang lain. Dia ada 7 contoh yang diceritakan dalam kitab Ibnu Qudamah Minhajul Qasidin. Yang pertama ialah
orang yang dizalimi sebagai contoh, orang itu membuat aduan ke polis. Kamu boleh ceritakan benda-benda tersebut. Memang perangai dia macam setan, tapi jangan tokok tambah. Kamu boleh ceritakan pengarai tersebut kerana kamu dizalimi, jangan tokok tambah. Tokok tambah tu menjadi dosa. Kamu ceritakan perkara yang sebenar. Kamu boleh ceritakan, tidak ada masalah bagi kamu kerana kamu dizalimi. Nombor 2, ketika kamu meminta bantuan untuk mengubah kemungkaran, kamu dah tahu dah di ujung sana melakukan kemungkaran, kamu boleh cerita tentang dia dengan hajat kamu nak mengubah kemungkaran tersebut demi kebaikan. Kamu boleh cerita. Yang ketiga, meminta fatwa, iaitu meminta fatwa seperti dikatakan kepada mufti, aku telah dianiai oleh Fulan bin si Fulan dan bagaimanakah untuk aku mendapatkan hakku. Apabila kita dizalimi oleh Fulan bin si Fulan tersebut, kamu nak mendapatkan hak dan kebenaran, kamu boleh ceritakan semua, tetapi jangan ditokok tambah. Yang keempat, memberi peringatan kepada orang lain terhadap orang yang fasik. Kamu dah tahu dia ni orang jahat, kamu boleh ceritakan tentang dia untuk beri peringatan. Orang ni memang perangai begini, kalau kamu begini gini boleh cerita, tetapi jangan ditokok tambah. Tokok tambah tu yang akan jadi masalah. Yang kelima, memberi peringatan kepada kejahatan seseorang. Kamu menceritakan dia itu jahat dan kamu menyuruh orang lain berhati-hati supaya jangan berurusan dengan dia. Kamu boleh ceritakan sebab ada pengalaman itu pada kamu. Kamu memang ada pengalaman dengan orang jahat ini, kamu ceritakan. Tetapi dengan hajat untuk mendatangkan kebaikan, jangan ditokok tambah. Yang keenam, menyebut gelaran dengan yang masyhur pada diri seorang. Sebagai contoh, orang tu bisu, orang itu pekak, kita boleh memberi gelaran, tapi kalau boleh seelok-eloknya elak. Kan kita siapa tu? Yop yang bisu tu. Itu gelaran kan gelaran tak baik sebenarnya, tetapi itu fizikalnya. Tapi kalau kita panggil Yop yang mana? Yop yang kaki bangku tu, itu dosa. Kaki bangku tu bukan yang baik. Yang mana? Nyop yang tangan panjang tu, itu pun tak boleh. Tetapi daripada fizikalnya untuk memahamkan orang, tetapi kalau boleh kita mengelaknya. Dan yang ketujuh ialah menegakkan hak kamu di mahkamah. Ini kalau laki bini tuan-tuan gaduh habis semua, dia cerita habis. Belah sini cerita habis, belah sini habis. Apa-apa nak menghakkan kemungkaran. Tapi jangan tokok tambah. Kalau tokok tambah jadi dosa. Dan seterusnya, jangan kamu iri hati. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 32, dan janganlah kamu iri hati terhadap kurniaan oleh Allah kepada orang lain ke atas kamu dan sebagainya. Kurniaan Allah ni kepada kita beza-beza ni. Tuan-tuan ni sebelah sini mungkin kaya, sebelah ni mungkin kurang sikit, sebelah sana mungkin pandai, sebelah sini kurang sikit. Kurniaan Allah itu berbeza-beza. Kalau kamu iri hati terhadap orang lain, kamu iri hati kurniaan Allah. Bukan kamu iri hati pada orang tersebut. Orang tersebut tu atas kurniaan Allah. Kamu iri hati ni atas iri hati apa? Iri hati terhadap kurniaan Allah. Janganlah kamu iri hati. Dan Rasulullah SAW, janganlah kamu menganggap sangkaan itu tidak berdosa. Kerana sesungguhnya seorang kadang-kadang bersangka, berbicara dengan kata-kata dengan sangkaan tidak mengapa, dan tanpa diduga dia sebenarnya terjerumus dalam neraka jahanam. Kadang-kadang kita berbicara, tak apa, tak apa, sikit je ni. Perkataan tak apa, tidak mengapa itu sebenarnya menjerumuskan kamu ke dalam neraka Allah. Sebab benda itu semuanya ada batas-batasnya. Kamu jangan ingat benda tak apa. Jangan ingat benda tak apa. Perkataan tidak mengapa itulah yang akan menyerumuskan kamu ke dalam neraka jahanam. Dan yang seterusnya dinyatakan, ada seorang sahabat Rasulullah tanya kepada Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, di hujung sana tu ada seorang wanita. Wanita tersebut pada malamnya dia solat. Pada malamnya baca Quran tak berhenti-henti. Siangnya pula dia berpuasa. Dan Rasulullah, walaupun dia solat malam, walaupun dia berpuasa, tetapi dia menyakiti hati jiran dia. Rasulullah berkata, tidak ada ganjaran padanya. Kamu tak dapat ganjaran apa-apa. Kerana dengan perkataan kamu, kamu menyakitkan hati jiran kamu, amalan kamu Allah kata tak kira. Lepas ni kita minta maaf pada jiran-jiran. Mungkin takut begitu. Dan Rasulullah memberitahu, Rasulullah SAW bersabda, di antara kamu ini, kalau dua orang berbalah, sebagai contoh, Tok Imam Tok Bilal berbalah, lepas tu masuk pula Tok Siap, masuk AJK, satu surau berbalah, satu taman habis berbalah, siapa nak tanggung dosa dia? Rasulullah SAW bersabda, seteruk-teruk maksud
Mana pula? Ni. Al-mustabbani maqala fa'alal badi'i malam yabtalil mazlumu. Dua orang yang saling mencela, maka dosanya dikatakan akan ditanggung oleh orang yang pertama. Kalau kamu yang memulakan, ketika itu 2 orang, masuk 3 orang, masuk 10 orang, masuk satu surau, masuk satu taman, orang pertamalah yang akan menanggungnya. Lepas ini tuan-tuan, saya cadangkan, kalau nak berbalas sekalipun, tuan-tuan offer, baik engkau mula dulu. Tak, engkau mula dulu. Engkau mula dulu. Aku kata engkau mula dulu, aku tengah marah ni. Tak, engkau pun mula, aku pun tengah marah ni. Jadi tak tuan-tuan? Tak jadilah. Sebab kita tahu apa yang akan terjadi. Kadang-kadang tuan-tuan, wajib, benda ni boleh jadi wajib. Kalau kamu berbalas, kamu pasti akan cerita kepada orang lain. Jarang orang tak cerita tuan-tuan. Ini aku bengang ni. Kamu dah berbalas, pasti kamu akan cerita pada orang lain. Kerana tidak kepuasan hati kamu. Sebab itulah benda tu merebak. Tapi kalau kamu tidak melakukan, kamu tahu kemudaratannya, kamu bawalah, kamu terus minta maaf je. Aku minta maaf lah. Tapi kalau dia nak teruskan, terpulanglah. Tapi pada kamu dah mohon maaf. Semoga benda itu tidak membesar. Dosa mencela perbuatan orang yang pertama itu akan ditanggung oleh kesemua tuan-tuan. Dosa yang ada ni pun tak ada nak tanggung. Ya Allah, tambah lagi dosa baru. Bagaimanalah kita nak mendapat rahmat Allah? Dan yang akhir sekali ialah cara kita nak menghilangkan sifat-sifat kesemua tadi. Kita dah tengok dah, ya Allah, banyaknya dosa, macam mana nak uruskan semua ni? Ada saluran dan ada caranya. Allah berfirman dalam surah Fussilat ayat 33. Dan tidak ada yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah serta ia sendiri mengejarkan amal soleh. Kamu menyerukan kamu menyeru kepada perbuatan yang baik dan kamu melakukannya, orang ini adalah orang yang terbaik. Yang kedua, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata yang baik ataupun diam. Berdiam itu lebih baik daripada berkata-kata. Tapi salah kita pula. Kita tengok orang, dia ni sombong betul lah. Kita tanya sepatah, dia jawab sepatah. Tanya sepatah, jawab sepatah. Lah, orang tu dah kata aku nak berdiam diri lebih baik daripada berkata-kata, kau salahkan dia pula. Jadi, hamba Allah yang baik, beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat adalah orang yang lebih banyak berdiam daripada berkata-kata. Kerana itulah banyak perkataan yang kita ungkapkan, kemungkinan banyak dosa lah yang akan kita buat. Dan di antaranya, Rasulullah SAW bersabda, orang-orang yang beriman itu bukanlah sifatnya memaki hamun, bukanlah sifatnya melaknat, bukanlah sifatnya berkata kotor, dan bukanlah sifatnya berbahasa keji. Itu bukan orang beriman. Rasulullah bagi tahu dah. Antara orang yang bukan beriman, inilah dia. Jadi tuan-tuan, itulah perkongsian saya pada hari ini. InsyaAllah semoga kita dapat. Sebab itu pentingnya makluman ataupun peringatan sampai kepada kita. Bila peringatan tu sampai, bila kita lakukan, yang penting kita taubat terus kepada Allah. Kenapa? Ini penyakit hati bila-bila boleh datang. Dia bukan kita boleh stop, dia tak semudah kita nak stop. Perkara ini akan datang mengikut keadaan. Bila datang, peringatan kita dah ada, kita istighfar kepada Allah supaya Allah tidak menghancurkan ataupun menghapuskan amalan yang kita buat. Kerana sesungguhnya amalan yang kita buat ini kita nak bawa kepada Allah. Rasulullah SAW berkata kepada sahabat, dia mengatakan, semua sahabat dia kata, wahai sahabat-sahabatku, kamu ni semua ni akan dimasukkan ke dalam syurga Allah bukan berdasarkan amalan kamu. Kemudian seorang sahabat tanya, ya Rasulullah, adakah termasuk kamu? Adakah termasuk Rasulullah? Rasulullah mengatakan, ya, termasuklah aku. Aku akan dimasukkan ke dalam syurga Allah bukan berdasarkan amalanku, tetapi berdasarkan rahmat Allah. Sebab itu kalau kita beramal sekalipun, jangan mengharapkan amalan kita akan bawa ke syurga Allah. Sebenarnya amalan itu adalah asbab untuk kita mendapat rahmat Allah. Yang penting adalah rahmat Allah, bukannya perbuatan kita, bukannya kita beramal 24 jam. Kerana sesungguhnya rahmat Allah itu adalah yang lebih penting. Dan apabila kita berharap begitu, jadi kita yang sebenarnya dilalaikan. Sebagai contoh tuan-tuan, kalau kita solat jenazah, berapa pahala dia? Solat jenazah tu apa? Satu kirat tu besar gunung Uhud. Kalau gunung Uhud tu letak dekat dacing, berat ke tak berat? Beratlah dia. Pergi pula hantar jenazah sampai ke kubur, dapat lagi.
Kalau dalam kepikiran kita ni tuan-tuan, kita mengatakan, alah dosa kecil je, amalan tadi bukit letak, pastilah berat. Tapi kalau kita pikiran begitu, mengikut Imam Athaillah asalkan dari, kamu kalau kamu merasakan amalan kamu dah banyak, sudah pasti kamu melakukan dosa, kamu tak ingat Allah. Sebagai contoh, kita dah rasa dah amalan kita dah banyak ni, balik-balik nanti kita buat kesalahan sikit je, alah tak apa, dosa pahala banyak lagi. Kita kutuk orang, alah kutuk sikit, pahala banyak lagi. Perkataan inilah yang menyebabkan kamu akan jadi lalai terus. Kamu merasakan pahala kamu banyak, sedangkan ketika kamu solat, Allah tak terima perbuatan kamu. Ketika kamu menghantar jenazah, Allah tak terima perbuatan kamu. Pahala mana datang? Sebab itu, kita bersandar kepada Allah 100%. Yang mana kita boleh buat kebaikan, kita boleh buat tuan-tuan. Jadi itulah perkongsian saya pada malam ini. Saya ucap ribuan terima kasih pada sekali, pada Encik Zul dapat menjemput saya. InsyaAllah kalau ada peluang, kita berkongsi lagi. Yang baik itu datang daripada Allah, kekurangan itu datang daripada saya sendiri. Saya minta ampun, minta maaf sekiranya ada tersalah bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bi fadli subhanaka ratibiyya ma yasifun, wassalamu ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.